Okey, so kelas sebelum ni kita dah tengok tentang maksud keimunan, iaitu sistem badan kita melawan patogen sebelum patogen tersebut menjangkiti badan kita. Dan keimunan ni melibatkan penghasilan antibodi. So hari ni kita nak tengok jenis-jenis keimunan. Okey, keimunan ada dua jenis, iaitu pasif dan aktif. Keimunan pasif pula dia ada pasif semula jadi, pasif buatan, aktif semula jadi dan aktif buatan. Jadi, yang semula jadi ni bermaksud sesuatu yang sedia ada, manakala yang buatan ni pula bermaksud sesuatu yang dicipta oleh manusia. Okey, so kita tengok satu-satu. Keimunan pasif. Okey, badan memperoleh antibodi daripada sumber luar. Jadi, untuk badan kita imun, okey, untuk badan kita dapat keimunan tu, nak lawan patogen tu, badan kita akan dapat antibodi daripada sumber luar. Bukan badan kita hasilkan sendiri, tapi dapat daripada orang lain. Okey? So, kita tengok dulu keimunan pasif semula jadi. Keimunan pasif semula jadi terhasil apabila anak mendapat antibodi daripada susu ibu atau darah ibu yang merentasi dinding plasenta. Keimunan adalah sementara dan singkat, iaitu dalam tempoh beberapa bulan pertama selepas dilahirkan. Okey, so masa baby ataupun bayi berada dalam kandungan ibu, okey, dia akan mendapat nutrien susu ibu, darah ibu daripada plasenta masuk ke dalam badan dia. Okey, beberapa bulan selepas dia dilahirkan, keimunan tu akan hilang. Okey, so kita tengok graf Okey, ini graf dia. So, bila dia dapat antibodi daripada susu ibu, darah ibu tadi, antibodi tersebut akan meningkat hingga mencapai aras keimunan. Okey, tetapi beberapa bulan selepas tu, aras keimunan tu, kepekatan antibodi dalam darah tu dia akan kurang balik. Okey, boleh faham Jadi, tempoh keimunan tu adalah sementara. Okey, seterusnya keimunan pasif buatan. Terhasil apabila antiserum disuntik ke dalam badan pesakit. Antiserum ialah darah cecair jernih yang mengandungi antibodi untuk mencegah penyakit. Keimunan adalah segera dan sementara. Okey, maksud dia macam ni. Katalah pesakit A ni, dia ada penyakit Ebola contohnya. Okey, kemudian pesakit A ni sembuh. Jadi, doktor ambil darah pesakit A tadi, dia cairkan darah tersebut dan darah tersebut akan jadi antiserum. Okey, so antiserum tu akan disuntik ke dalam badan pesakit yang lain. So, bila dia disuntik, pesakit tadi dia akan dapat terus antibodi. Okey, sebab antibodi tu memang dah ada dalam antiserum tersebut. Okey, so kita tengok graf ni Okey, so ini adalah contoh antiserum. Tengok graf. Okey, suntikan kali pertama, bila suntik je, terus antibodi tu mencapai aras keimunan. Sebab antibodi tu memang dah ada dalam antiserum. Tapi untuk beberapa hari atau beberapa minggu, dia akan drop balik. Okey, sama. Suntikan kali kedua pun sama. Bila kita suntik, okey, dia akan naik terus melepasi aras keimunan. Badan kita imun tapi hanya untuk seketika. Okey, boleh faham Okey, so kita tengok balik. Keimunan pasif semula jadi. Okey, daripada darah ibu atau susu ibu tadi. Okey, bayi akan dapat keimunan. Bila dah capai aras keimunan, okey, dia akan drop balik. Keimunan pasif buatan pula daripada antiserum. Okey, suntik kali pertama terus melepasi aras keimunan tapi tak lama lepas tu dia akan drop balik. Suntik kali kedua pun sama, terus melepasi dan kemudian drop balik. Okey, so persamaan antara kedua-duanya adalah keimunan untuk kedua-duanya adalah sementara sahaja. Okey, keimunan pasif adalah keimunan yang sementara. Seterusnya, keimunan aktif.
badan menghasilkan antibodi sendiri apabila dirangsang oleh antigen. Maksudnya kalau pasif tadi kita ambil daripada orang lain, tapi aktif ni badan kita sendiri yang hasilkan antibodi. Okey, protein daripada sel darah putih, badan kita sendiri yang hasilkan. Okey, bila dihasilkan? Bila dirangsang oleh antigen. Okey, so kita dah belajar sebelum ni, antigen adalah bahan yang bukan dari badan kita. Contohnya patogen, bakteria, sel darah yang tak sama kumpulan darah dengan kita. Okey, boleh Okey, so aktif semula jadi terhasil selepas seseorang sembuh daripada serangan penyakit dan keimunan berpanjangan selepas jangkitan. Maksudnya, kita kena penyakit tersebut, lepas tu badan kita akan hasilkan antibodi, okay, sebab patogen masuk dalam badan kita kan. Okay. Bila patogen masuk dalam badan kita, okay, badan kita akan hasilkan antibodi. Jadi selepas tu kita akan imun dengan penyakit tersebut. Maksudnya kita tak akan kena jangkitan lagi lah. Tapi untuk keimunan aktif semula jadi ni, kita tengok dulu graf dia. Okay. Ini adalah jangkitan kali pertama. Bila kali pertama kita kena penyakit tersebut, badan kita hasilkan antibodi. Tapi dia tak capai aras keimunan. Maksudnya kita boleh dapat penyakit ni untuk kali kedua. Tetapi bila kita kena untuk kali kedua, semasa jangkitan kedua, antibodi yang dihasilkan melebihi dan mencapai aras keimunan. Maksudnya badan kita dah imun dan kita tak akan kena lagi penyakit tersebut. Okey, seterusnya keimunan aktif buatan. Okey, terhasil apabila vaksin yang mengandungi patogen yang mati atau lemah dimasukkan ke dalam badan dan sistem keimunan bergerak balas dengan menghasilkan antibodi. Keimunan berpanjangan selepas jangkitan. Okey, so macam tadi, kalau anti-serum tadi, okey, so kalau anti-serum tadi, kita ambil darah pesakit yang telah sembuh. Tapi vaksin ni, kita ambil patogen itu sendiri, okey, bakteria ataupun virus itu sendiri, tapi yang dah lemah lah ataupun yang dah mati. Okey, jangan ambil yang sihat. Kalau ambil patogen yang masih aktif lagi, okey, masuk dalam badan orang ni pula jadi tak sihat kan? Okey, so kita masukkan patogen yang dah lemah ataupun yang dah mati. Jadi bila patogen tu dimasukkan ke dalam badan pesakit, sistem keimunan dia akan bergerak balas dan menghasilkan antibodi. Okey, so kita tengok graf untuk keimunan aktif buatan. Sama juga, untuk suntikan kali pertama, dia tidak mencapai lagi aras keimunan. Jadi dia kena suntik lagi sekali, suntikan kali kedua, barulah dia mencapai aras keimunan. Okay? Dan aras keimunan tu akan kekal berpanjangan. Okay, boleh faham Okay, so kita tengok keimunan aktif semula jadi tadi daripada penyakit. Okay, bila badan kita dapat penyakit, okay, keimunan ataupun antibodi akan dihasilkan. Jangkitan pertama tak sampai keimunan, jangkitan kedua baru sampai aras keimunan. Keimunan aktif buatan pula, okay, kita menggunakan vaksin iaitu patogen yang lemah ataupun telah mati. Masukkan, suntik ke dalam badan pesakit. Suntikan pertama tak sampai lagi aras keimunan. Suntik kali kedua barulah mencapai aras keimunan. Okay, sebab itu kalau bayi, dia kena sentiasa follow up ke klinik. 2-3 bulan sekali kena pergi klinik dapatkan suntikan. Okey, sebab kalau suntik pertama kali je dia tak akan capai keimunan. Dia kena suntik 2 kali baru capai keimunan. Okey, so jadi persamaan untuk kedua-dua keimunan ini adalah keimunan berpanjangan selepas jangkitan. Okey. Keimunan aktif semula jadi, keimunan aktif buatan. Okey, selepas jangkitan, selepas suntikan, ianya akan berpanjangan. Okey, cikgu harap jelas semua.